Hai, selamat kembali bersama saya pada video kedua ni. Saya Vishal Gurung, lebih dikenali sebagai Vishal. So, hari ini saya akan mengajar anda topik scripting dalam bidang telemarketing. Alright, dan scripting ni memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang telemarketing sebab tanpa scripting anda tidak mempunyai sebarang hala tujuan. Alright, sebab normally tanpa scripting, kalau contoh anda tidak membuat sebarang skrip, anda tidak dapat bercakap dengan customer sebab anda rasa kaku. Tak tahu yang next level nak cakap apa dengan customer, betul tak? Alright. So sama sekali bila anda mempunyai skrip, anda dah tahu anda boleh bercakap dengan customer mengikut skrip anda. Alright. Saya faham benar dalam semua syarikat telemarketing di sini, mereka mempunyai scripting yang tersendiri. Macam syarikat insurans, syarikat bank, yang dalam bidang telemarketing ni untuk menjual produk, mereka mempunyai skrip yang tersendiri. Alright. Dan macam dalam video pertama saya dah mengajar anda pasal introduction macam mana nak ubah kepada direct words supaya customer tidak dapat reject you upfront. Dan sekarang scripting ni sangat penting. Sebab skrip ni memainkan peranan penting. Kalau sekiranya skrip anda salah, alright, of course customer akan reject you dalam presentation pula. Alright. So dekat sini anda bila membuat skrip tersebut, tolong saya request kepada anda, jangan keep on mengubah skrip. Jangan keep on menukar skrip anda. Ataupun jangan ubah 100% skrip anda. Itu yang maksud I, sorry. Contoh kata, you ada skrip yang tersendiri, you dah tulis skrip anda. So, bila anda bercakap dengan customer tu, memang anda akan rasa kaku. Bercakap skrip yang sama, anda akan berasa kaku untuk panggilan pertama. Panggilan kedua pula, confidence level anda ni akan meningkat. Sebab you dah guna skrip yang sama. Panggilan ketiga, confidence level anda akan meningkat lagi. Seterusnya panggilan keempat, kelima, keenam, confidence level anda akan meningkat dan pada satu tahap anda tidak perlu melihat skrip tersebut. Alright? Contoh kata kalau anda mengubah 100% skrip anda kepada skrip yang terbaru dan anda akan reset untuk menjadi kosong balik. Maksudnya you tak akan menjadi fasih ataupun anda akan lupa skrip yang pertama apa yang anda buat semasa bercakap dengan customer. So please, ni adalah dangerous kepada semua telemarketing yang baru, budak-budak telemarketing baru yang baru bermula kerjaya mereka sebagai telemarketer. Sebab mereka kalau contoh kata kalau you all keep on tukar skrip anda dan anda akan confidence level anda ni akan sentiasa menurun. Sebab dalam skrip yang sama, kalau anda keep bercakap dengan customer, confidence level ni anda akan meningkat. Sebab setiap kali kita bercakap benda yang sama, so confidence level kita akan meningkat, so percakapan kita ni akan bertukar menjadi fasih. Tapi apabila anda mengubah seluruh skrip anda, confidence level anda akan menurun. Sebab you tukar kepada skrip yang baru, you tukar kepada skrip yang baru, you tukar kepada skrip yang baru. So you keep on menjadi kaku. You keep on bercakap dengan customer benda yang lain. So anda akan rasa confidence level anda ni keep on menurun dan anda rasa macam alamak, skrip baru, I kena harus bercakap dengan customer dengan skrip baru ni. So I tak tahulah boleh ke tak, you akan ada doubt. Tapi kalau anda guna skrip yang sama, percaya cakap anda akan menjadi fasih. Daripada panggilan ke-10 ke atas, anda dah mula tak tengok skrip anda. So anda keep on guna benda yang sama. Alright. Itu nombor 1. Nombor 2, jangan tukar seluruh skrip anda. Apa yang anda patut buat adalah modify. Mengubah suai skrip anda. Maksudnya contoh kata introduction you okay. Dengan skrip yang sama you bercakap dengan customer tu, introduction you dah okay. Dengan guna ayat optional you ubah sikit ayat optional kepada ayat direct. Jangan guna ayat optional dalam introduction. Anda tukar kepada ayat direct. Seterusnya, semasa anda membuat presentation ke next script tersebut, tiba-tiba ada rejection dalam benefit pertama tersebut. So, apa yang anda harus buat adalah modify, menukar kepada ayat tersebut. Okey. Kalau you tahu dalam ayat tersebut anda keep on langgar dinding. Keep on langgar dinding maksud filosofi saya, anda keep on tak berjaya dalam benefit pertama tu. So, anda harus menukar, modify skrip tersebut supaya pergi ke next step pula. So, setiap kali bila anda bercakap dengan customer daripada 1 hingga 10 call, so setiap kali anda akan membuat pengubahsuaian, maksudnya modified. So, bila setiap kali anda modified, anda lama kelamaan anda mempunyai skrip yang sempurna.
Alright? So sekali lagi ya, jangan ubah keseluruhan skrip anda, maintain dengan skrip yang anda buat, tetapi anda harus modify. So dari sana dengan confidence level anda, sebab anda bercakap benda yang sama setiap kali dengan skrip yang sama, tapi bila anda modify, skrip anda ni akan jadi lebih unik, lebih bagus. Bila anda present dengan customer, confidence level anda akan menjadi lebih tinggi. Dan bila bercakap dengan customer, you tidak akan rasa takut, tidak akan rasa kaku. Dan anda bukan lagi telemarketing yang biasa sebab anda dah mula bercakap benda yang sama. Dan tanpa melihat skrip, setelah anda modify keseluruhan benefit, introduction benefit dan penutup dia, anda boleh menjadi telemarketing yang perfect dalam bidang skrip. Maksudnya bila bercakap dengan customer. Alright? Contoh kata macam video pertama. Apabila anda tahu bila I explain dengan anda video pertama tu macam mana I rasa kaku. So ini adalah video kedua yang saya buat. So confidence level saya ni dah mula meningkat sikit. Tetapi tak semestinya saya perfect. So saya keep on belajar. Kepada mana tahu bila saya buat video ketiga, ia akan membantu confidence saya menjadi lebih tinggi lagi. Alright? So sama sekali dalam skrip ini sangat penting sebab ini based on experience. Pengalaman saya semasa mengajar staff saya. Saya mempunyai 2 staff dan salah satu staff saya ni, dia masa-masa dia membuat scripting tersebut, untuk hari pertama dia tidak dapat sebarang sales. Tetapi dia keep trying the sales. Maksud dia keep trying membuat presentation tersebut. Tetapi confidence level dia meningkat dengan skrip yang sama. Hari kedua dengan skrip yang sama, dia telah mendapat 1 sale. So bila dia mendapat 1 sale ni, kira untuk saya dia dah buat benda yang bagus. Tetapi apabila dia nampak orang lain, telemarketing lain mendapat 3 sales, dia cuba mengubah seluruh skrip. Dia tak modify, dia mengubah seluruh skrip kepada skrip yang terbaru. Untuk hari ketiga dia mendapat 0 sale. Sebab dia mengubah semua skrip, confidence level dia start balik, reset menjadi 0 balik. So apabila hari ketiga dia menggunakan skrip baru tersebut, dia tak dapat sale, tetapi confidence level dia sekali lagi cuba meningkat. Hari keempat skrip yang sama, dia dah mula dapat 1 sale lagi. Tetapi bila dia nampak orang lain dapat 3 sale daripada skrip lain satu, dia cuba dengar skrip dia tu, dia ubah balik seluruh skrip dia ni menjadi 0 balik. So bayangkan setiap kali you tukar skrip, you ubah skrip 100% tu, confidence level you jadi 0 balik. Sebab tu saya cakap jangan ubah 100% skrip anda. Bila anda mempunyai skrip yang tersendiri, cuba modify. Cuba modify. Maksudnya daripada introduction you dah pass, you tengah buat benefit. Bila anda present benefit tersebut, semasa tu ada yang customer reject dalam benefit tersebut, you cuba modify. Menganalisa you punya own presentation. Okay, benefit part ni I silap sikit, I cuba kena modify. I cuba tukar ayat dia sikit supaya customer boleh dengar. So customer ke-5, ke-6, you akan keep on modify. Anda akan mempunyai skrip yang sempurna. Tetapi jangan ubah skrip seluruh. Maksudnya jangan keep tukar kepada skrip baru. Ini adalah satu contoh yang terbaik lah pasal salah satu staff saya. Dan contoh kedua pula, satu lagi staff saya ni, dia mempunyai 20 skrip. 20. Sorry, minta maaf. Tu terlampau lebih pula. Saya suka tukar tambah. Actually bukan 20. Actually dia mempunyai 8 skrip ke 9 skrip. So, bila I pernah bagi tahu dengan dia nasihat cakap jangan sampai letak 8 skrip. Dia letak dalam PDF file, dia akan letak 8 skrip. Bila dia letak 8 skrip tersebut, dia sendiri akan lupa macam mana nak present dengan customer sebab terlampau banyak skrip and jadi confused. Dia cakap dia ada 8 skrip, setiap customer dia akan ikut mana satu skrip yang terbaik untuk dia. Dan itu adalah pilihan salah sebab setiap kali you tukar skrip, sampai you tak boleh nak hafal skrip anda sendiri. Sampai anda tak tahu mana satu skrip I nak patut follow. Hari tu I dapat sale daripada skrip ni. Tapi bila hari ni I guna skrip ni tak dapat sale. Lepas tu I cuba ubah skrip lagi satu. Salah, jangan guna macam tu. Guna satu skrip, modify dalam skrip tersebut. Jangan keep on tukar skrip. Itu adalah bahaya. Sebab normally telemarketer akan buat mistake di mana mereka cuba menjadi mengikut lagi satu telemarketer yang mempunyai banyak sale. Actually, mereka mempunyai skrip yang tersendiri. Mereka mengubah sesuai dengan skrip tersebut sampai menjadi perfect. Itu adalah contoh kedua daripada salah satu staff saya yang buat
ni. Dan contoh ketiga adalah melalui saya. Saya bila menjadi telemarketer, bila saya mempunyai skrip tersebut, macam mana apa yang saya patut buat bila saya mempunyai skrip tersebut? Saya cuba berkawan dengan top performer telemarketer dulu. So kita menjadi kawan rapat, saya cuba mengambil tips-tips tersebut, selitkan dalam dialog, selitkan dalam skrip saya. Bila saya selitkan dalam skrip saya, benda tu menjadi lebih bagus. Sebab daripada skrip saya yang saya mempunyai skrip saya tersendiri, saya curi idea setiap kali mereka mempunyai skrip dia orang, ada yang ayat-ayat yang saya suka tu, saya akan selitkan dalam skrip saya. So, lama kelamaan, skrip saya menjadi skrip yang paling best untuk diri saya sebab saya dah biasa dengan skrip saya, A to Z, dan saya modify, ia menjadi lebih bagus. Macam contoh, masakan. Setiap orang mempunyai bakat yang tersendiri dari segi memasak. Contoh saya masak nasi lemak dengan cara saya sendiri. Anda masak nasi lemak dengan cara you sendiri. Anda cuba modify, letak something supaya masakan tu lebih jadi enak. Orang akan cuba makan dan akan rasa sedap dengan cara sendiri. Betul tak? Sama sekali, skrip patut ada skrip you tersendiri. Jangan ubah skrip. Jangan keep on tukar skrip. Nanti confidence level anda akan jadi zero balik. Anda bercakap dengan customer akan rasa kaku balik sebab anda keep on tukar skrip sampai anda tak tahu apa skrip yang you patut guna. Itu bahaya. So, dengan satu skrip, modify skrip tersebut. Jangan keep on tukar skrip. Right? Dan harap benda ni boleh memberikan manfaat kepada anda sebagai seorang telemarketing. And ini, percaya cakap saya, ini based on experience saya. Saya dah nampak banyak orang, ramai orang yang selalu tukar skrip, mereka tidak berjaya. So, jangan ubah skrip. Cuba modify. Modify skrip tersebut, anda akan menjadi, confident anda akan jadi lebih bagus dan anda boleh bercakap dengan customer. Lama kelamaan dengan modify skrip tersebut, you dah maintain dengan skrip yang perfect untuk diri you. Masa tu anda tidak perlu lagi tengok skrip sebab anda dah jadi auto receive. Bila anda bercakap dengan customer, anda tahu macam mana nak present sebab anda tahu macam mana nak selepas anda modify, anda dah guna cara tersebut, anda tidak akan rasa lagi kaku untuk bercakap dengan customer tersebut bila anda present dengan customer lah. Alright? Dan since ini adalah video kedua saya harap tolong saya akan mengajar lebih banyak cara untuk menjadi telemarketing yang berjaya. Alright? Sebab kerja telemarketing ni sangat interesting. Kalau anda tahu teknik dengan taktik, anda akan rasa happy bila anda tahu macam mana menggunakan teknik tersebut. Anda boleh nampak benda ni menjadi lebih easy dan anda boleh achieve commission senang. Anda boleh nampak duit banyak sebab ramai yang menggunakan taktik saya ni, seperti salah satu staff saya dalam sebuah syarikat. Saya tak nak bagi tahu mana syarikat tersebut. Setiap bulan dia membuat 40,000, 30,000 commission. Alright, sebab dia implement satu-satu benda apa yang saya ajar dengan mereka. Alright, so benda ni boleh membantu anda dan harap apa yang saya bagi tahu kepada anda ni, anda boleh memberi sokongan penuh kepada saya supaya saya akan mengajar lebih mendalam tentang taktik dengan teknik telemarketing di sini. Alright, saya Vishal Gurung. Tolong subscribe channel saya dan tolong support saya, tolong sokong saya, tolong tekan butang loceng dengan subscribe, alright, supaya saya boleh meneruskan. Ia akan memberikan saya motivation untuk mengajar anda secara lebih dalam. Alright. Dan pada video pertama saya ada bagi tahu kepada anda yang saya telah berkecimpung dalam bidang telemarketing ni selama 14 tahun adalah silap sebab saya terlampau gabar dalam video pertama. Sebenarnya saya dah berkecimpung, saya dalam bidang telemarketing ni dah selama 17 tahun. Sebab saya bermula dalam bidang telemarketing sejak umur saya 21 tahun. Sekarang saya dah umur 38. So dengan 17 tahun experience ni, saya akan ajar anda satu persatu cara untuk menjadi telemarketing yang berjaya. Alright? So dengan setiap teknik ni, anda akan rasa knowledge anda akan jadi lebih bagus. Dan dalam bidang telemarketing, bila anda ada semua teknik ni, percaya cakap anda akan menjadi top performer dalam telemarketing. Itu saja, sekian, terima kasih. Sila subscribe channel saya, sila tekan butang loceng. Saya Vishal Gurung, salam sejahtera. Terima kasih.